Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ni di pagi Ahad. Biasanya dekat Putrajaya ni kita ada pagi Ahad tidak tidur. Jadi hari ni alhamdulillah kita direzekikan lagi untuk duduk dan mengaji pada hari ni. Hari ni bukan Ustazah Mai. Hari ni kembarnya. Muka saya macam muka Ustazah Mai dah. Tapi ilmu mungkin tak sampai dah kembar Ustazah Mai tu. InsyaAllah saya memperkenalkan diri saya, nama saya Nurul Filza Ayuni. InsyaAllah akan bertindak sebagai moderator untuk hari ni lah untuk memastikan sesi hari ni berjalan dengan lancar. Tapi saya kena mengaku dulu Dr. Syam. Saya rasa saya dah skip beberapa episod, beberapa siri. So bila skip-skip tu ujung-ujung ni dah dapat, tak dapat. So saya pun kena tapi nasib baik kita ada rakaman Dr. Syam. Kita ada rakaman, Alhamdulillah. anda boleh lihat di Facebook Ikram Putrajaya dan anda juga boleh lihat di YouTube Ikram Putrajaya. Dan insyaAllah program ni adalah kerjasama dengan Aiwah lah, dengan Asatiza Ikram Live Store insyaAllah. Dan kita akan sambungkan sesi kita daripada minggu lepas insyaAllah, daripada siri yang ke-7. Jadi Dr. Syam sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Tapi dalam hati ada sendu. Saya ni Allah, sama-sama sendu. Biasa memang kalau hati dipenuhi dengan Allah kan, dia tunduk, dia tenang hatinya. InsyaAllah Dr. Syam, saya ni tak pandai sangat berpantun tapi saya berusaha lah untuk mencapai level Ustazah Mai tu mungkin tak lah. Saya nak kongsi sikit pantun je hari ni untuk sebelum kita pass pada Dr. Syam. Mak Aini hobinya masak ayam lada. Anaknya pula suka main kejar-kejar. Buku dah ada, pen pun dah ada. Saya dah bersedia untuk belajar. Silakan Dr. Syam sambung. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Dr. Filiza. Alhamdulillah kita ada moderator hari ni Dr. Perubatan. Mungkin boleh bincang nanti aspek perubatan. Bolehlah kita cicak supaya kita tak terlalu jemu sangat. Okey. Okey, saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah Allah izinkan kita berjumpa lagi pada pagi ini untuk sambung lagi siri pengajian kita. Jadi sebenarnya sebab nak beritahu Dr. Fizah lah ya. Sebenarnya walaupun saya ni sekarang ialah mana saya mengajar, tapi dalam masa yang sama banyak kali saya beritahu saya juga belajar. Saya cuba walaupun guru saya tu muda daripada saya, dan apabila saya menyertai di situ saya boleh boleh katakan boleh katakan 90%, 99% tu maklumat saya dah tahu. Tapi saya ingin membaca, ingin lihat masyarakat sebenarnya. Apabila daripada soalan-soalan yang ditujukan pada macam sekarang saya belajar dengan Ustazah Ummu Khadijah Al-Kubra. Dia ada buku dia. Jadi daripada pertanyaan para peserta tu saya boleh nampak betapa masyarakat kita banyak yang tak tahu tentang darah haid ini. Sebab masing-masing dan soalan-soalan yang masuk pada saya pun doktor macam mananya dia masih belum tahu lagi cara nak kira, dia belum tahu lagi mana banyak sangat kita kata kesalahan-kesalahan yang biasa ataupun kesilapan biasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita kena war-warkan lagi supaya setiap individu Muslim yang daripada mana sama ada peringkat sekolah ataupun mana ada peringkat mana lah. Kalau universiti tu sekolah bolehlah kita ajar dalam kelas kan, mana adakan satu kelas khas ataupun ini untuk mengajar, atau mak ayah tu paling tidak mak ayah kena tahu. Bukan mak saja, ayah juga bertanggungjawab, ayah juga berdosa kalau tak ni. Okey, itu tazkirah dululah ya Dr. Fizah sebelum kita mula minta maaf lah hari ni tak bagi pantun tapi saya bagi tazkirah.
Okey, Dr. Fiza tak apa. Okey, kita masuk pada tajuk Boleh saya. okey, kita masih lagi dalam bab mubtadaah ghair mumayyizah sebagaimana yang telah saya sebutkan. Okey, sekarang ni kita pakai slide baru tau, slide yang saya bagi keseluruhan. Slide yang saya bagi keseluruhan. Jadi nanti bila sampai soal ada satu tempat, ni bahagian soalan bukan bahagian kita kata apa fakta, bahagian soalan ada kesilapan. Biasalah kita copy paste dengan cepat tu dia ada kesilapan. Nanti sampai masa saya akan betulkan. Kita fokus dulu apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Mubtadaah ghair mumayyizah, mubtadaah kita masih lagi kita dah tahu mubtadaah itu mereka yang pertama kali dah tahu. Ghair mumayyizah maksudnya sama ada dia melihat darah warna yang sama ataupun melihat darah dengan satu sifat sahaja. Satu warna makna satu sifat lah. Kalau kita tengok bukan pelbagai sifat. Sifat tu maksudnya darah lemah, darah kuat. Okey, ada darah lemah, darah kuat. Itu ataupun beza warna. Maknanya dia akan berbeza sifat kan. Merah dengan hitam berbeza sifat. Dua warna yang berbeza. Tapi kalau kita lihat sepanjang katalah 30 hari itu darah yang sama sahaja. Warna merah sahaja, warna kuning sahaja ke ataupun warna tak bercampur warna. Tak ada darah kuat, tak ada darah lemah, maka itu dikira ghair mumayyizah. Begitu juga kalau kita lihat, kalau saya ajar dulu step by step, langkah 1, langkah 2. Bila langkah 2 tu kita tengok perbezaan warna. Ada perbezaan warna. Tapi bila kita pergi pada step yang ketiga, langkah ketiga, iaitu untuk kenal pasti darah kuat dan darah lemah. Selepas kita kenal pasti darah kuat dan darah lemah pada step ketiga itu, kita kena tengok syarat tamyiz. Bila syarat tamyiz itu tidak dipenuhi, 3 syarat tamyiz yang saya ajar. 3 syarat tamyiz yang saya ajar. Saya dah beritahu banyak kali walaupun dalam kitab lain ada 4, saya letakkan 3, saya dah terangkan sebelum-sebelum ni. Jadi boleh dengar, siapa yang baru start hari ni boleh dengar rakaman sebelum ni. Mana kalau tu mana ikut perlu dengar yang sebelum ni. Jadi bila tak cukup syarat tamyiz juga dia akan bertukar menjadi ghair mumayyizah. Hukum yang sama seperti hukum orang yang melihat darah yang sama warna. Jadi 2 makna. Okey, 2 makna untuk ghair mumayyizah yang kita perlu faham. Okey, sekarang ni kita tengok ghair mumayyizah kerana tidak cukup syarat tamyiz. Kalau sebelum ni kita tengok hitam keluar dulu, sekarang ni kita tengok merah keluar dulu. Tarikh dia sama tak? Ini sampai 30 Mei. Okey, ini sampai kita tengok. Darah kuat melebihi 15 hari dan darah lemah berterusan 15 hari. Apa syarat yang tak dipenuhi di sini? Syarat tamyiz yang nombor berapa? Jadi kita tengok darah kuat melebihi 15 hari. Syarat tamyiz 3 tu kena ingat. Pertama, untuk syarat bila saya sebut syarat tamyiz 3, maknanya syarat pertama dan kedua untuk darah kuat. Yang pertama iaitu tak kurang daripada 24 jam. Yang kedua tidak lebih 15 hari 15 malam. Itu syarat tamyiz. Dr. Fiza, kita lupa nak bagi tahu pada peserta hari ini kita ada hadiah untuk mereka yang berjaya menjawab soalan kuis. So ready lah. Saya akan bagi Dr. Fiza nanti 10 minit sebelum habis remind saya bagi soalan. Boleh. Takut saya lupa. Nanti siapa yang dapat jawab 3 yang tercepat, yang pertama kita bagi hadiah. Tunggu hadiahnya daripada siapa? Kita tunggulah daripada pihak Ikram akan sampaikan ni. Okey. Sekarang jangan fikir dulu hadiah tu, fokus dulu belajar sekarang ni. Okey, kita kena ingat dalam bab tamyiz kita kata darah kuat dikira haid, darah lemah dikira istihadah. Bila kita kata darah kuat tu dikira haid, bermakna dia mesti memenuhi syarat haid, betul tak? Betul tak Dr. Fiza? Betul kan? Sebab kita dalam bab tamyiz, mana darah kuat dan darah lemah, kita kata dalam bab tamyiz darah kuat dikira sebagai darah haid. Untuk iktibar, untuk kita kira darah haid tu, dia mestilah memenuhi syarat haid. Sebelum ni kita belajar syarat haid apa dia? Iaitu cukup 24 jam dan tak lebih 15 hari 15 hari. Jadi mudah kita nak ingat syarat tamyiz 1 dan 2. Yang ketiga ni merujuk pada darah lemah. Yang dalam perbincangan kita, dalam slide-slide saya, darah lemah ini kita bagi contohnya darah merah. Mewakili, jadi bila contoh hitam merah itu mewakili darah kuat dan darah lemah. Darah merah mewakili darah lemah. Jadi kalau kita tengok merah dengan kuning, maknanya merah tu darah kuat, kuning darah lemah. Okey, jadi itu kena faham. Jadi cara yang ketiga,
yang saya sebut sebelum ini, iaitu darah lemah itu muttasilan, iaitu berterusan, tidak diselangi dengan darah kuat. Sama ada dia boleh berlaku, maknanya dia muttasilan, dan dia boleh berlaku darah lemah ini sama ada dia 15 hari ke bawah, kurang daripada 15 hari ataupun 15 hari ke atas. Tak ada masalah dalam bab tamyiz. Makna sama ada dia melebihi 15 hari ataupun kurang daripada 15 hari, dia boleh jadi kes tamyiz sekiranya cukup syarat-syarat ini. Okey, kita tengok sekarang slide yang terpapar di sini. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti kelas saya, dalam slide saya ada tulis H kat bawah tu kan, halaman. Itu merujuk pada halaman buku guru saya Maulana Mansur Bursi ataupun edisi kedua, buku yang tebal tu yang 1000 lebih. Kalau Bursi ataupun edisi baru dia lainlah muka surat, sebab Maulana banyak tambah maklumat, banyak tambah teks Arab, sebab ramai yang bertanya ni ambil sumber mana. Biasalah orang kan bila dah pandai tu dia tak boleh nak pakai kalau kita ngajar ni ambil sumber mana, jadi Maulana masukkan sumber-sumber dalam tu. Jadi siapa yang dapat nak beli buku baru, yang bukan, yang dia dah ada basic lah. Kalau tak ada basic tu saya tak cadangkan baca buku tu dulu, nanti pening, kecuali ikut kelas Ustaz tu secara direct. Ustaz ada buat kelas sebenarnya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita tengok contoh, nak masuk pada contoh dah dah dekat 15 minit. Okey. Kita tengok sekarang ni 1 Mei sehingga 16 Mei merah. Okey. 17 Mei hingga 3 Jun selama berapa hari? 18 hari hitam. Saya terus skip kepada langkah ketiga. Langkah pertama kita akan jumlahkan, kita tahu itu selama 34 hari keluar darahnya. Langkah kedua apa dia? Memang kita nampak dah ada perbezaan warna. Okey, kita kata kalau ikutnya boleh pakai tamyiz. Kita pergi ke langkah ketiga, kita tengok mana darah kuat, mana darah lemah, darah kuat hitam, darah lemah merah. Okey, kemudian kita cek pula, cukup tak syarat tamyiz? Okey, kita tengok darah kuat yang pertama, yang mana syarat pertama dan kedua dulu, itu darah kuat. Siapa darah kuat? Itu warna hitam. Mana satu darah kuat, bukan siapa salah. Nanti cikgu BM marah saya. Okey, nanti kan viral pula macam salah bahasa Inggeris tu kan. Okey, warna apa darah kuat di sini? Warna hitam. Okey, dari kita cek syarat tamyiz. Cukup tak 24 jam? Confirm, sebab 18 hari. Okey, syarat kedua, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Di sini 18 hari, maknanya lebih. Bila tak cukup, tak memenuhi syarat tamyiz, bermakna kita tak boleh jadikan dia sebagai kes tamyiz. Bila menyalahi sahaja syarat tamyiz, bermakna dia kes GM. Saya akan sebut ringkas GM. GM merujuk pada ghair mumayyizah. GM ini sekarang kita bincang GM dalam bab mubtadaah. Oleh itu kaedah dia 129. Saya sebut kaedah 129. Pegang 129. Maksudnya kalau kita campur semua 30 hari. Jadi untuk GM ini kita akan blok untuk menentukan haid dan nifas, haid dan istihadah dia 30 hari, 30 hari, 30 hari. Okey, berbeza dengan mumayyizah. Kita tak blok dia 30 hari, 30 hari, tetap. Berbeza dengan mumayyizah. Kita tak blok dia 30 hari, 30 hari. Tapi ghair mumayyizah, mubtada'a ghair mumayyizah, kita blok dia 30 hari, 30 hari, 30 hari. 129. Itu formula, pegang. GM, mubtada'a untuk mubtada'a GM. Kita ingat formula 129. 1 untuk haid, 29 hari untuk istihadah. Ingat. GM, bila mubtada'a GM, 129 formula dia, iaitu 1 hari haid, 29 hari istihadah. Ingat syarat yang saya sebut awal dulu, dengan syarat dia ingat permulaan darah keluar. Kalau dia tak ingat permulaan, macam mana kita nak tentukan? Okey, jadi kita tengok contoh di sini. Keluar darah selama 34 hari. Saya sebut tadi 129, 1 campur 29, 30. Sekarang ni darah keluar berapa hari? 34 hari. 34 hari bermakna
bermakna apa? Bermakna dia lebih pada 30 hari. Mana ada baki, betul tak ada baki. Okey, jadi kalau melihat pada buku Maulana halaman 405, dalam buku Maulana tu dia buat istihadah sampai hujung. Jadi dalam kelas sudah diperbetulkan bahawa sebenarnya seperti yang saya tunjuk dalam slide. Kalau dalam siapa yang rujuk buku Maulana halaman 405, dia keseluruhan ini adalah istihadah sampai 3 Jun dia buat istihadah. Ada kesilapan di situ. Sepatutnya seperti yang saya tunjukkan dalam kelas Maulana ada betulkan. Okey. Jadi bila kita putuskan begitu 30 hari dalam tempoh 30 hari 129, 1 hari 1 Mei 29 hari, tak kira warna apa, kita tak pandang dah warna sekarang ni. Bila kita nak putuskan, walaupun istihadah ni bercampur merah ke hitam tak ada masalah, yang penting 29 hari. Lepas tu kalau ada baki, bermakna dia adalah haid sekiranya tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Bila tak lebih 15 hari 15 malam, katakanlah darah hitam ni berterusan, bila kita 129 lepas tu ada baki 15 hari contohnya, maka bermakna 15 hari tu semuanya haid. Tapi kalau berlaku 16 hari, katalah bakinya 16 hari. Saya ada share tak minggu lepas masa bincang masalah ni, saya macam saya dah share kalau 100 hari, kalau 95 hari, kalau 35, ada tak Dr. Fiza last week ke tak? Saya ni sebab banyak sangat grup. Tak ya? Tak share. Mana pen saya sekejap nak kena ambil pen. Sebab apa ni workstation baru. Jadi lupa nak siap-siap ambil. Okey. Okey, kita tengok kepada kalau mengulang pun tak apalah ya. Supaya faham. Yang ni sebab workstation baru ni dia bergegas sikit. Kalau saya menulis pun mungkin dia bergegas sikit. Kau menulis dengan ganas lah. Okey. Okey, kita nak cerita sekarang. Kita sebut bila mubtada'ah mubtada'ah GM. Okey, mubtada'ah GM. Formula dia 129. Ini ingat formula dia 129, itu 1 hari haid, 29 hari istihadah. Maknanya apa? Bila kita faham, maknanya dia blok 30 hari lah. Kita tak akan macam sebelum ni mana ada formula 129 ke ataupun 5 dalam bab mumayyizah. Maknanya bagi dia hitam merah. Sebab tu saya pernah jelaskan masa mubtada'ah mumayyizah. Kalau hitam dengan merah itu setahun panjangnya, wa intala dia tetap jadi istihadah. Dia tidak ada blok sebulan-sebulan, tak ada. Tetapi dalam mubtada'ah ghair mumayyizah dipakai formula 129. Maknanya kita campur semua hari 30 hari, blok 30 hari 30 hari. 1 hari haid, 1 hari 29 hari istihadah. Okey, sekarang kita tengok contoh. Contoh pertama, okey, darah tu keluar selama 100 hari. Okey, 100 hari. Okey, saya buat mudahnya. Okey, kita akan bagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu baki. Okey, darah keluar katakanlah 1 hari ni merah je semua. Kita buat misalan seperti itu. Kita buat misal. Maknanya kalau berbeza darah pun tak cukup syarat tamyiz, supalah juga. Okey, sekarang ni kita kata, ini kena ingat formula dia 129. So ini 30 hari. Okey, ini pun 30 hari. Ini pun 30 hari. Dah 90 kan? Baki? 10. Baki 10. Kita letak baki kat sini. Okey. Oleh kerana ini kes GM, kita pakai 129. Jadi, haid 1 hari. Okay, 1 hari haid. Ini 1 hari haid. Yang ni apa? Dikira
tempoh suci dia ataupun istihadah. Saya guna term itu dia kira istihadah, dia maknanya dia suci di situ. Dikira dia orang istihadah ni dia kira orang suci. Tu kita kena faham. Banyak kali saya ulang-ulang dalam kelas, dalam kitab fiqh ulama sebut, dia tak sebut istihadah. Memang itu istihadah darah tu, tapi dia letak, dia kata jadi 29 hari itu tuhrun. Dia nak sebab apa? Nak supaya kita tahu bahawa hukumnya kita suci di situ. Suci dengan maksud kita kena solat, kita kena puasa. Tapi darah tu, darah apa? Darah tu adalah darah istihadah. Dan kita ketika beristihadah, kita dikira orang suci. Okey, itu ya, sebab tu ulama sebut tuhrun. Itu term, ada halusnya bahasa ulama. Okey. Begitu juga untuk 30 hari kedua. Jadi satu hari haid. Satu hari haid dan 29 hari ni. Okey, ni 29 hari adalah istihadah. Okey, ni satu hari. Okey, sebab situ boleh tengok. Sama juga yang sini pun. Satu hari haid, 29 hari istihadah. Okey, baki 10 hari. Lebih tak 15 hari? Tak. So, dia jadi apa? Jadi haid kesemuanya. Okey? Jadi kita nampak sini 1, 29. Jadi maknanya sini semua 1, 29 ni 1, 29, 1, 29. Baki kesemuanya haid. Okey? Itulah kalau saya bagi contoh 95 hari, 32 hari. Okey, saya bagi contoh 47 hari. Supaya kita nampak. Saya padam ya. Siapa yang dah snap tu snap lah. Ataupun tak snap pun kita boleh tengok tu nanti. Okey. Saya nak tunjuk yang 47 hari. Okey, katakan dia keluar darah hitam selama 47 hari. Itu buat contoh darah hitam lah. Okey, ini 30 hari. Baki lagi berapa? 30 hari. 13 kan? Okey, 17 baki. Okey, kita biar dulu baki. Okey, kaedah kita kata bila dia darah sama, tengok sifat darah sama sahaja, maka dia kira mubtada'ah ghair mumayyizah. Bila mubtada'ah ghair mumayyizah, dia akan dengan syarat tadi kita faham, dia ingat permulaan darah dia, mana satu hari haid, satu hari adalah haid, 29 hari adalah istihadah. Baki 17 hari? Boleh ke kita jadikan haid ke semuanya? Tak boleh. Kena ingat syarat. Maksimum haid hanya 15 sahaja. Okey, maksimum haid hanya 15 hari sahaja. Jadi bermakna di sini dia beristihadah. So macam mana nak selesai? Samalah juga. Satu hari haid. Baki berapa hari? 16 kan? 16 hari istihadah. Begitulah. Kalau saya buat 40 45, dia akan baki 15 hari, masih lagi boleh dikira haid. Kan? Sebab dia tak melebihi maksimum haid. Okey. Slide. Jadi begitulah. Ini dalam nota yang bawah tu nak cerita dari sudut mandi. Kenapa ditekankan? Sebab darah keluar kemudian. Bagi orang yang belajar, dia akan tahu bagaimana nak berinteraksi dengan solat dan mandi dia apabila dia lihat darah lemah kemudian diikuti dengan darah kuat. Bagi orang yang tak belajar, dia akan pakai 15. Okey. Jadi kita tengok di sini. Mandi pada hari ke-16 dan solat, betul lah. Masa tu pada hari kejadian ni, cerita pada hari kejadian. Dia tak tahu pun pada hari kejadian itu darah dia akan melebihi 15 hari ataupun tidak. Jadi pada bila darah dia
Melebihi daripada 15 hari bulan, dia pun mandi pada 16 hari bulan tu. Dia pun solat. Tiba-tiba pada 17 hari bulan, datang darah hitam. Bagi orang yang belajar, dia akan stop balik solat dia. Dia tak akan kata, Ustazah, ni kan dah lebih 15 hari. Mana boleh? Kita kena solat lah. Dia akan tanya, kan dah lebih 15 hari. Macam mana kita nak jawab? Betul, memanglah ikut seperti kalau kita tengok sebelum ni, kita bincang, kalau hari ke-16 kita akan mandi dan kita solat. Tetapi di sini kita kena tengok juga darah. Kalau keluar darah kuat berbanding dengan darah sebelumnya, bermakna ada kemungkinan darah kuat ini sebagai haid. Ada kemungkinan. Sebab itu, kalau mereka yang belajar, dia akan berhenti solat pada 17 hari bulan tu. Itu ikut pada hari kejadian lah. Ikut hukum pada hari kejadian. Okey? Jadi dia berhenti solat kerana darah kuat. Itu ikut kaedah sebenarnya. Tapi bila darah kuat lebih daripada 15 hari, jadi dia tengok sampai 15 hari, dia tak solat. Sampai hari, maknanya kita kata tengok darah hitam tu keluar lagi pada hari yang ke-16. Boy, ni tak boleh dijadikan sebagai haid dah menyalahi syarat tamyiz. Dia belajar, orang yang belajar. Jadi dia pun memutuskan tak boleh kira ini sebagai haid dia, bermakna dah lebih daripada tempoh. Jadi dia pun tengok balik, cek balik semua. Oh sebenarnya ini orang yang belajar. Oh sebenarnya sebelum ni bila tengok, mana pada hari yang ke-16 darah hitam tu dia tahu dah dia bab GM. Kalau orang yang belajar dia tahu dia bab GM. Kalau dia orang yang tak belajar, dia akan kata 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Itu beza antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Maknanya dia akan betul dalam keputusan dia untuk memutuskan ini hari haid atau hari istihadah. Ini hukum, makna masa hari kejadian memanglah dia tak solat sampai 15 hari bulan. 16 hari bulan saja dia solat. Kemudian dia stop solat atas dasar melihat darah kuat. Ihtimal ataupun kita kata ada kemungkinan dia jadi darah haid sebab darah kuat. Jadi tetapi ditakdirkan darah kuat tu keluar lebih daripada 15 hari pada hari ke-16. Jadi dia tahu dah kalau darah kuat 16 hari keluar, bermakna kes ini bukan kes mumayizah. Kes ini adalah kes mumayizah. Dia pun tahu dah, dia belajar. Oh hari pertama saja haid saya yang 29 hari istihadah. Jadi dia pun tahu pada hari yang ke-16 itu adalah haid dia yang berikutnya. Nampak tak, dia boleh buat keputusan yang betul dalam hari-hari haid dia bila dia ada ilmu. Jadi oleh itu di sini kat mana dia kena qadanya, iaitu pada 2 hingga 15 Mei dan juga 17 hingga 30 Mei. Sebab kenapa? Kerana pada tarikh yang diespek sebelum ini masa hari kejadian adalah haid, rupa-rupanya istihadah. Berdosa ke? Tak berdosa sebab kita berhukum dengan zahir. Memang kita kena berhukum dengan zahir. Mana kita tahu darah tu nak lebih daripada 15 hari ataupun tidak. Okey. Jadi itu. Okey, seterusnya slide berikutnya. Dekat 9.5 dah. Doktor. Okey. Ghair mumayyizah kerana tidak cukup syarat tamyiz. Lagi contoh. Contoh di sini tarikh yang sama tetapi hitam keluar dulu. Okey. Ini merah keluar dulu, ini hitam keluar dulu. Apa beza dia? Dia sudut mandi. Nampak tak? Beza dia, keputusan haid istihadah sama. 1 hari haid, 29 hari istihadah, 4 hari haid. Keputusan sama sahaja dari sudut hukum, yang mana satu haid, mana satu istihadah. Tetapi dia berbeza dalam bab mandi. Jadi pada hari kejadian, kita mandi pada hari yang ke-16. Betul tak, doktor? Betul. Mana pada hari kejadian, mana kita pada hari kejadian, mana pada kita mengalami semasa kita sedang mengalami darah tu. Dah 15 hari yang ke-16 tengok ada darah hitam lagi, kita pun mandi. 17 yang keluar darah merah. Perlu kita stop ke? Tak, sebab dia darah lemah. Jadi kita pun tak solat. Okey? Tak solat. Jadi kita pun
tak solat selama, kita pun tak solat. Kita dah tengok kalau orang yang belajar dia tahu dah kalau 16 hitam tu makna bak dia bak ghair mumayyizah. Bila dia belajar, sebab dia tengok dah hitam tu 16 hari kan. Maknanya bak ghair mumayyizah tak boleh jadi, mustahil boleh jadi mumayyizah. Maknanya dia tahu dah hari darah hitam keluar hari ke-16, dia tahu dah ni ini bak JM. Mana dia tahu hari pertama haid dia. Okey, cuma sekarang ni darah merah duk keluar. Dia pun bilang sampai 29 hari, cukup 29 hari daripada 2 hari bulan hari tu, sebab dia tahu dah dia JM. Maka pada 31 Mei dah keluar darah lagi, dia kata oh ini darah haid. Sebab dia orang yang belajar. Tapi orang yang tak belajar dia akan kira 15 hari. Macam tu 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Jadi kalau ikut kat sini pada hari dia akan mandi pada hari ke-16 tu, betul pada hari kejadian, dan dia solat hingga 3 Jun dia solat. Bila darah bertukar, maknanya katalah dia solat sampai 3 Jun. Tapi kalau orang yang belajar, dia dah tahu dah, dia tengok pada hari ke-16 tu tahu dah ni JM. Darah keluar lagi, dia kata ini maknanya dia pun bilang sampai 29 hari. Dia belajar dah 1/29 pada hari pada 31 Mei tu adalah hari bulan mana kitaran berikutnya, maka dia kata ini adalah haid. Kalau orang yang orang yang belajar dia akan tahu awal-awal. Tapi kalau orang yang mungkin dia confused, dia takkan solat lah sampai merah sampai 3 Jun. Kita bergantung. Tapi cuma nak ceritanya bila darah bertukar merah dia tak perlu berhenti solat. Itu nak cerita. Berbeza dengan kes yang ni. Dia tak perlu berhenti solat sebab darah lebih lemah. Qada hanya pada 2 hingga 15 Mei sahaja. Bila dia review balik, maknanya ini adalah 2 hingga 30 Mei adalah waktu istihadah. Jadi waktu istihadah dan bila dah diputuskan hukum, waktu itu waktu istihadah, dan ada tarikh-tarikh yang dia tak tunaikan solat pada hari kejadian, maka yang diputuskan istihadah itu dia kena qada solat. Okay, dalam kes ini dia tak solat hanya pada 2 hingga 15 hari bulan sahaja. Yang lain semua dia solat. Jadi dia qada yang mana yang dia tak tunaikan pada hari kejadian atas sangkaan ketika itu adalah haid. Okay? Okay, ada soalan ke dekat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Ghair mumayyizah kerana tidak cukup syarat tamyiz, iaitu bab 3 jenis darah. Tadi 2 blok darah. Sekarang ni 3 blok darah ataupun 3 jenis darah. 2 blok darah tu maknanya kita nampak hitam merah saja. Hitam merah. Kita nampak hitam merah. Bila kita kata 3 blok darah, bila kita kata 3 blok darah bermakna ada 3 blok darah. Tetapi bila saya sebut 3 jenis darah, saya ikut Tok Guru saya Maulana Mansur, dan saya nampak cara pembahagian ini memudahkan untuk kita faham. 3 jenis darah ini masih lagi melibatkan 2 warna. 2 tingkat warna ataupun kita 2 darjah warna, darah kuat dan darah lemah. Cuma dia ada 3 blok. Dan bila 3 jenis darah, dia boleh berlaku darah merah kat tengah ataupun darah hitam kat tengah. Sebab dia 2 warna saja. Dia sama ada darah kuat atau darah lemah. Jadi kalau dia boleh melibatkan darah lemah kat tengah, kiri kanan dia darah kuat yang sama warna, ataupun dia boleh melibatkan darah kuat kat tengah, kiri kanan dia darah lemah. Sekarang kita tengok darah lemah kat tengah. Dan darah lemah itu kurang daripada 15 hari. Nampak tak di sini kita nampak darahnya darah lemah duduk kat tengah. Keseluruhan hari berapa? 31 kan? 31 hari. Kita kata bak JM. Kenapa jadi bak JM? Kita tengok kepada darah kuat kedua ni 16 hari. Tak memenuhi syarat kedua. So, kes ini kes JM. Jadi macam mana kita nak putuskan? Iaitu 1 hari haid saja, 29 hari istihadah, 1 hari haid. Okay? Sama je dengan tadi kan. Contoh dia, cuma tadi dia 4 hari. Tapi dia 2 blok darah. Ini 3 blok darah. Tapi tetap pakai formula 21-29. Baki itu haid kalau dia tak melebihi 15 hari 15 malam. Okey, kita pergi pada yang ni. Saya laju sikit ya. Darah lemah 15 hari ke atas. Berarti tadi darah lemah kurang 15 hari.
Sekarang ni kes dia darah lemah kat tengah tu, darah kuat kiri kanan yang sama warna, 15 hari ke atas. Ini contoh dia 17 hari. Jadi macam mana kita nak putuskan? Adakah kita akan putuskan 1 hari haid, bakinya 29 hari istihadah ataupun macam mana? Jadi di sini oleh kerana darah lemah kat tengah tu 15 hari ke atas dan darah kuat sebelumnya tak lebih daripada 15 hari 15 malam, kita boleh jadikan 17 hari darah lemah ini sebagai tuhran, kita kata aqallut tuhur bainal haidataini. Boleh jadikan suci antara dua haid minimal. Mana kita kata memang kita boleh jadikan 17 hari. Minimal dia 15 hari kan suci. Jadi di sini 17 hari. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai suci antara dua haid. Kena ingat orang yang istihadah ini dikira suci. Bermakna di sini dia mengalami 17 hari suci. Bukankah kita dah belajar kalau 15 hari, 15 hari suci minimum, kalau datang keluar darah lagi dikira darah haid kan? Okey, sekarang ni dalam situasi ini, adakah kita nak buat keputusan 1 hari haid, 29 hari istihadah dan bakinya dikira haid ataupun sebagainya, tengok pada ini 31, maknanya 1 hari haid ataupun macam mana. Jadi keputusan dia oleh kerana 17 hari di sini nampak saya tulis H414 ubah keputusan dia dalam kitab Maulana lain. Jadi ini keputusan dia berdasarkan pada rujukan buku-buku lain juga. Jadi dia boleh pakai dia 3 hari haid ini adalah ketika dia memang kita belajar bab mubtadaah. Dia mula-mula bagi darah haid selama 3 hari warna hitam. Kemudian merah 17 hari dia dikira suci. Kemudian keluar lagi 16 hari. Dia bab GM. Jadi kita tak boleh pakai 1 hari haid 29 dan 1 hari haid berikutnya. Tapi kita kata 3 hari yang pertama ini, 3 hari darah kuat yang pertama ini haid mengikut kaedah tamyiz. Ini adalah kita haid yang pertama kali sebab dia baru mari haid. Ini kita belajar bab mubtadaah. Lepas tu suci 17 hari. Datang pula darah kuat, kita nak kira macam mana selama 16 hari. Maka kat sini baru kita guna kaedah, maknanya dia sekarang ini adalah kitaran yang kedua. Dia sudah ada kebiasaan haid dah. Sebab ini dah kitaran kedua. Bermakna kat sini dia mubtadaah, kat sini dia jadi mu'tadah. Bila mu'tadah ghair mumayyizah, tetap maknanya kita kata sebab 16 hari dia tak boleh jadi mu'tadah mumayyizah, tapi dia jadi mu'tadah ghair mumayyizah. Mu'tadah ni orang yang dah ada kebiasaan haid. Kenapa kita kata kat sini dia sudah ada kebiasaan? Sebab sebelum ni ini haid pertama dia kan. Jadi ini sudah ada kira kitaran kedua. Cuma pada kitaran kedua ni dia berlaku istihadah. So bila berlaku istihadah dan dia darah tu lebih daripada darah kuat lebih daripada 16 hari menyalahi syarat tamyiz, maka dia jadi GM. GM apa dia tu? GM dia tu adalah mu'tadah, bukan mubtadaah. Kita tak boleh kira 1/29. Kita kena tengok adat dia berapa hari? 3 hari haid mengikut adat dia. 13 hari baki adalah istihadah. Okey? Kalau kita letak kat situ 20 hari, 3 hari haid, 17 hari istihadah. Sebab apa 3 hari tu ambil daripada mana? Kita tak belajar lagi ni. Tapi secara tak langsung kita dah belajar bab GM mu'tadah. Bermakna kita tahu kalau orang mu'tadah, kalau dia masuk bab ghair mumayyizah, dia ikut adat haid dia. Itu dah dapat dah satu ilmu lebih awal sebelum kita belajar. Sebab contoh ini boleh menerangkannya. Nanti kita akan belajar lebih detail dalam babnya. Cuma saya nak cakap kat sini bagaimana situasi ini berdasarkan tamyiz, ini berdasarkan adat. Semua apa adat? Sebab sudah jadi GM di sini. Okey. Seterusnya. Kau apa dah? 939. Okey, seterusnya ghair mumayyizah kan tidak cukup syarat tamyiz lagi buat 3 jenis darah, tetapi darah hitam duduk kat tengah. Tadi saya sebut bila darah 3 jenis ataupun 3 blok darah, sama ada darah merah duduk kat tengah ataupun darah hitam duduk kat. Okey, darah hitam duduk kat tengah. Okey, kita tengok kat sini. Darah kuat yang duduk kat tengah ni dia lebih daripada 16 hari. Tak cukup syarat tamyiz yang kedua.
Bila tak cukup syarat tamyiz yang kedua, bermakna kita pakai formula 1/29. Berbeza dengan darah lemah duduk kat tengah. Tu perhati elok-elok. Ya. Dan contoh slide yang 98 ini. Okey. Ini darah lemah duduk kat tengah dan dia 15 hari ke atas. Dia boleh menjadi suci antara 2 haid. Perhati setiap kotak yang saya letakkan tu. Okey. Tapi di sini darah kuat duduk kat tengah 16 hari ke atas, bermakna dia jadi GM. Kalau letak 15 dia jadi tamyiz. Dia adalah mubtada' mumayyizah, hitam tu sebagai haid. Tapi oleh kerana dia tak memenuhi syarat yang kedua, darah kuat itu itu darah hitam 16 hari 16 hari dia sudah melanggar syarat tamyiz yang kedua, maka di sini dia jadi GM 1 hari bulan April saja haid. Bakinya 29 hari adalah istihadah. Okey. Ini istihadah kat sini 4 hari campur. Mana start daripada 4 hari bulan sampai 30 April istihadah. 1 April sahaja adalah haid. Okey. Seterusnya. Sebenarnya mudah je, tak susah pada saya. Dalam bab GM ni kita tengok tak cukup apa ni, kalau darah sama saja 1/29. Kalau tak cukup syarat tamyiz 1/29. Mudah je. 1/29. Kecuali tengok yang berhati-hati tadi yang merah kat tengah tu, ataupun maksudnya darah lemah kat tengah tu 15 hari ke atas, kita kena tengok boleh tak yang sebelumnya menggunakan kaedah tamyiz dan so kita kena ingat formula tu. Okey. Darah berselang-seli saya sebut sebelum ni, darah berselang-seli tu maknanya dia blok dia lebih daripada 3, maknanya 4 blok ke atas. Okey, kita tengok darah lemah keluar berselang-seli. Okey, berselang-seli dengan darah kuat. Syarat ketiga apa dia? Darah lemah muttasilan tidak diselangi dengan darah kuat. Sekarang ni dia berselang-seli dengan darah kuat. Ataupun kita guna formula lain pun, kalau kita tak tengok dari sudut tu, makna bila kita tengok darah kuat keluar lebih daripada 15 hari, kalau darah berselang-seli saya ajar sebelum ni, kalau darah kuat itu keluar melebihi 15 hari, bermakna melebihi pada border 15 hari ke 15, bermakna dia adalah bab GM. Kerana ia tidak akan memenuhi syarat yang ketiga, syarat tamyiz. Dia berselang-seli dengan darah lemah kan. Jadi bab ini bab GM 1 hari saja haid, bakinya istihadah 1/29. Betul lah bakinya sebab dia mari 21, maknanya 20 hari istihadah. Sama juga di sini. Kita nampak berselang-seli dan darah hitam keluar lebih daripada border 15, maknanya darah lemah berselang-seli dengan darah kuat, maka dia tak boleh jadi tamyiz. Kalau kita tengok bab mumayyizah dulu, kalau bab darah selang-seli ni seujung sikit sedikit. Nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Ini bab mumayyizah. Sebab apa darah hitam tak melebihi border 15? Sebab semuanya okey, tapi yang kita belajar sekarang ni, kita nampak dia berselang-seli kan? Nampak darah hitam dah melebihi, maknanya kita kira darah hitam 25 hari. Okey, dah GM. Okey. Kaedah mandi dan solat mustahadah mubtada'ah ghair mumayyizah. Okey. Ini kita sebut sebab kita buat contoh di sini nak cerita bab mandi. Bila mandi tu makna dia kena solat lah kan. Okey. Katakanlah pada daur tu kitaran. Kitaran pertama dia beristihadah selama 30 hari. Darah sama sahaja. Dia keputusan dia pada dar pertama tu dia tak tahu lagi kan darah akan keluar lebih daripada 16 hari, lebih daripada 15 hari. Jadi mandi dia adalah pada hari ke-16. Sebagaimana amalan kita lah, pada hari kejadian tu mana kita tahu kan. Pertama kali datang, bila darah keluar tu kita akan pegang sampai 15 hari kita tak solat. Bila tengok hari yang ke-16 ada darah lagi, barulah kita mandi. Okey, kita mandi. Itu pada daur yang pertama, kitaran pertama. Itu pertama kali kita jadi istihadah. Kemudian pada bulan berikutnya, pada kitaran berikutnya, pada bulan April, dia tengok darah mari merah. Hari kedua pun merah. Jadi pada ketika ini dia boleh mandi pada hari kedua. Berdasarkan pada pengalaman lepas. Jadi dia pun solat
sampai 30 hari bulan memang betul sama dengan, maknanya betul lah. Sebab itu kaedah dia, kalau kita tengok iramanya sama, kita boleh berdasarkan pada adat sebelumnya. Bulan daur ketiga, kitaran ketiga pun dia tengok macam tu, dia pun mandi pada hari kedua. Tapi kalau katalah pada daur ketiga tu mari darah hitam, dia tak ikut dah berubah dah kan. Dah berubah daripada sebelumnya. Sekarang ni dia tengok keluar darah merah. Hari kedua pun merah. Okey, ni macam bulan lepas juga ni. Jadi dia pun mandi pada hari kedua, dia solat. Betul, memang lajak sampai 30 hari. Pada daur yang keempat, contohnya di sini, tiba-tiba darah keluar, dia tengok pada hari kejadian ni, dia tengok darah keluar merah juga. Okey, pada hari kedua pun dia mandilah, dia berasaskan pada adat sebelumnya, adat istihadah dia. Jadi dia pun solat. Tengok darah tiba-tiba berhenti pada 13 hari. Maknanya setakat 13 hari bulan. 14 tu dah suci. Jadi, okey, bukan 13, maknanya hari yang ke-15 dah suci. Sebab 1 campur 13 jadi 14 kan. Okey. Jadi darah dia keluar hanya pada kitaran yang keempat ni, keluar hanya 14 hari. Jadi bermakna dia mandi pada 2 hari bulan tak, dia tak sah, dia kena mandi balik pada hari yang ke-15. Hari ke-15 sebab ni, jangan lupa 1 campur 13 14 kan, bermakna hari ke-15 dia mandi. Berdosa ke dia kat sini dia solat sedangkan dia tak berdosa sebab dia berdasar kepada pengalaman ataupun adat yang sebelumnya. Cuma bila confirm bahawa darah tu berhenti sebelum daripada 15 hari, bermakna kesemuanya haid. Jadi dia kena mandi balik lah. Dia kena mandi balik. Jadi dari sudut qada solat, kat sini je dia kena qada, kat sini tak qada dah. Nampak? Okey. Tapi bab puasa kita faham bahawa puasa sama ada yang kita tinggal masa haid ataupun masa nifas, kita tak kena qada balik. Tak berbeza dengan solat. Okey, solat tak qada kalau kita tinggal masa haid, mana masa istihadah. Confirm itu masa haid, masa istihadah. Bukan mana confirm tu makna mengikut hukum sebenar, bukan ikut pandai-pandai kita yang kita putuskan 15 haid 15 istihadah. Mana kena betul. Okey. Kita pergi pada ini latihan ni kita kita tengok sekejap lah. Kita tengok sekejap. Yang kotak pertama ni adalah melibatkan 3 jenis darah. Yang ni melibatkan 3 warna darah ataupun 4 warna darah. Okey. Jadi buatlah latihan ini untuk memahami konsep mumayyizah, sebab kita dah habis dah sekarang ni bab mumayyizah. Saya nak stop setakat ni je. Kita bab mumayyizah kita dah habis untuk mubtadaah. Mumayyizah pun kita habis, maknanya next week kita dah boleh masuk muqtadah mumayyizah. Okey, bila kita dah tentukan mumayyizah dengan ghair mumayyizah, kita kena tercari yang mana satu haid, mana istihadah. Okey, kita tengok kita tengok 3 Encik Doktor remind saya pukul apa sekarang? 1 minit lagi. 48, 2 minit lagi saya akan bagi soalan, tapi kita tengok soalan ini dulu. Latihan ni dulu. Okey. Jawapan hanya 5 minit saja tahu. Tapi bukan soalan ni untuk dijawab. Yang nak dapat hadiah 3 yang pertama kita akan bagi hadiah. Apa hadiahnya? Rahsia. Tunggu sampai ke rumah anda. Okey. Kena bagi nanti siapa yang yang berjaya akan dihubungi oleh pihak organizer. Jadi jangan lupa untuk melihat messenger ataupun bagainya lah. Biasanya pihak akan berhubung melalui messenger sebab kita tak tahu nombor nombor telefon, kecuali orang jawab tu kita kenal ya Dr. Filzah kan. Kita pun tahu nombor telefon dia, kita kontak telefon dia terus. Tapi cara kita akan bagi mesej melalui messenger. Okey, kita tengok yang soalan yang pertama. Saya nak bagi contoh je. 3 hitam, 16 merah, 5 hitam. Berapa hari semuanya? Nampak dah 16 hari merah tu memang dah lebih. Memang kes istihadah. Okey, itu step pertama. Step kedua, ada tak perbezaan warna? Ada hitam, ada merah. Ada 2 warna kan? Tapi 3 blok darah. 2 warna tapi 3 blok darah. Okey. Langkah ketiga, bila kita kata ada beza warna, maknanya kita, ini boleh pakai tamyiz ni. Okey, kita pergi dulu. Langkah ketiga, jangan mana kita pegang dulu boleh pakai tamyiz. Kita pergi langkah ketiga, kita pergi pada
Langkah ketiga kita cek cukup ada darah kuat, darah lemah. Ada. Siapa darah kuat? Yang mana satu darah kuat? Darah hitam, darah lemah, darah merah. Okey, cukup tak syarat tambis? Tengok tiga hitam yang pertama, hitam yang kedua. Oh, dua-dua ni tak mana cukup 24 jam, tak melebihi 15 hari, 15 malam. Okey, tengok merah juga cukup syarat dia. Bermakna ni apa? Mumayyizah ke GM? GM. Kenapa GM? Sebab dia ada 3 blok darah, lepas merah tu lebih daripada 15 hari. Mana Tapi merah? darah kuat kan. Kita kan langkah ketiga mana darah kuat, darah lemah, darah mana yang kita syaratkan tak boleh lebih daripada 15 hari? Darah hitam. Darah kuat. Darah kuat. Iaitu siapa darah yang mana satu darah kuat? Iaitu darah hitam. Jadi di sini syarat tamyiz cukup. Maknanya dia mumayyizah. Okey, bila bab mumayyizah? Okey, kita spot tengok merah 16 hari. Tadi saya dah ajar. Kalau merah kat tengah, kiri kanan hitam, kita tengok pada bilangan hari. Kalau 15 hari ke atas bermakna dia boleh menjadi suci antara dua haid. Betul tak? Betul. Okey, jadi adakah 3 hitam tu haid, 5 hitam haid ataupun 3 hitam tu haid sahaja? 3 hitam tu haid sahaja, tapi 5 hitam tu boleh buat 3 tu haid kalau ikut adat sebelum tu. Tak betul. 16 tu, salah. Kalau GM mana boleh ikut adat? GM tak ikut adat. Kalau mumayyizah mana boleh ikut adat? Jadi keputusan dia 3 hitam haid yang pertama dan 5 hitam itu adalah kitaran berikutnya. Haid yang kedua itu kitaran berikutnya. Sebab apa kitaran berikutnya? Sebab 16 merah darah lemah itu boleh menjadi suci antara dua haid. Jawapan dia, semua soalan yang sebagai itu jawapan dia ada. Okey. Bukan jawapannya tu yang dekat sini. Allah masalah anak mana ada tak contoh. Ini 14, ini 17. Ini sebab ada istihadah, sebab istihadah. Tak apa. Yang penting kita dah faham kalau dia tak melebihi daripada 15 hari 15 malam, maknanya semuanya dikira. Kalau kat sini nombor 2 9.52 dah ni. Okey. Buat latihan ini next week saya nak tanya soal next week saya akan bagi jawapan, test dulu kepakaran masing-masing berdasarkan pada ilmu yang telah dipelajari, cuba jawab soalan yang telah saya berikan. Minggu hadapan boleh semak jawapan yang betul. Okey, soalan saya untuk kuis kali ini ialah soalan yang dapat hadiah. Ya. Ini soalan untuk buat latihan kat rumah. Ini kerja rumah. Minggu depan kita akan bincang jawapan dia. Ya, boleh tengok, boleh cek balik, bincang boleh dengan kawan, tak ada masalah. Ini bukan tapi soalan kuis ini siapa cepat dia dapat. Soalannya ialah soalannya ialah sebutkan 3 syarat tamyiz dengan tepat. 3 syarat tamyiz dengan tepat. 5 minit lama tu nak tulis-tulis tu. Kita bagi 5 minit. Tak apa, kita bagi 5 minit. Semasa akan tamat, tapi pihak organizer akan tengok siapa yang tercepat jawab. Kita akan pilih nama dia, siapa yang jawab dengan tepat. 3 syarat tamyiz dengan tepat Ya. Tadi saya sebutkan masa belajar kan, walaupun kita belajar JM, tapi saya sebut syarat tamyiz tu. Sebab bila kita nak jadikan ghair mumayyizah ialah mereka yang tak memenuhi, salah satunya tak memenuhi syarat tamyiz. Jadi dia kena ingat syarat tamyiz. Kena sebut 3 syarat tamyiz yang telah saya berikan. Okey? Kita habis pukul berapa? Masa? Tak apa, kita boleh tarik sikit. Penting ni, penting. Bukan hadiah tu penting, nak faham. Ya, nak faham. Ada rezeki, dapatlah hadiah. Apa hadiahnya pun saya pun tak tahu. Okey, dah ada yang cepat ni. Tak perlu tunggu 5 minit pun. Itu dia memang cepat betul-betul, dia memang dah hafal. Tulis nota atas telefon, lepas tu copy tak kan? Ikut ke kepakaran masing-masing.
kekreatifan masing-masing. Okey, sebab saya makna kita akan habis di sini. So next week kita akan sambung tajuk Mu'tadah Mumayyizah, dan tajuk Mu'tadah Mumayyizah ini sama sahaja penyelesaiannya dengan Mubtadah Mumayyizah, tetapi hanya ada satu senario yang berbeza. Kita akan bincang. Okey. Kita bagi masa. Okey doktor, dah ada lebih daripada 5 orang dah ni. Kita boleh pilih seorang je. Kita pilih 3 daripada kita pilih 3 yang terawal. Okey. Tapi jawapan tu mesti tepat. Jangan salah. Ustazah tak nampak ni. Tengok tak mana jawapannya. Saya boleh nampak ke? Saya tak nampak jawapannya. Alamak. Sebab saya akan perhatikan jawapan yang lebih tepat. Kat mana saya nak tengok komen ke? Dekat komen ke? Saya boleh tengok. Dekat muka depan. Boleh ya? Boleh. Saya boleh tengok dah ni. Boleh highlightkan. Okey. Jawapan bermula daripada Siti Asmah kan? Betul. Siti Asmah yang pertama. Doktor tanda raik, saya tolong tuliskan markahnya. Kat mana saya nak tanda raik ni? Okey, reply ya? Tak apa, saya... Okey. Okey, jawapan Puan Siti Asmah Khalid. Siti Asmah Khalid, saya nak banding dengan yang lain. Tidak lebih 15 hari, lebih 24 jam dan darah lemah secara terus. Kurang tepat. Jawapan Siti Asmah pun maknanya... yang mana kurang tepat? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke? Nombor 2 kurang tepat. Okey. Jawapan nombor Siti Asmah ni nombor 1 tu kurang tepat. Sebab saya perhati juga perkataan yang digunakan. Sebab dia boleh memberi makna. Nanti saya akan hurai. Okey, yang ketiga Tuan Tengku Zainun. Tuan ke Tengku? Tengku kok. InsyaAllah Ustazah Tengku ni. Darah kuat mesti lebih 24 jam. Lebih daripada 24 jam. Darah kuat mesti tak lebih 15 hari. Yang ketiga darah kuat mesti tidak kurang pada 5 hari juga. Okey. Ustazah Tengku salah. Okey. Saya akan... Okey, ada lagi tak yang lain jawab? Okay, yang sebelum-sebelum ni nak baiki boleh keep betulkan yang Ustazah dah bagi, doktor dah bagi hint-hint tu. Kita akan pilih. Okey. Dibetulkan balik. Edit balik. Tadi saya tengok okey. Syarifah Zahra, kita tengok jawapan Syarifah Zahra. Asma Tajuk Arifin. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Darah lemah berterusan. Okey, Asma Tajuk Arifin ni kita hold dulu. Boleh kita sekata ini dia yang paling tepat. Okey. Ustazah Tengku darah lemah tidak kurang 15 hari, tapi yang nombor 1 tu dia ada kurang tepat sikit. So far jawapan Asma Tajuk Arifin tu lebih tepat. Okey, Syarifah Zahra. 3 syarat tampil. 1 cukup 24 jam. Okey, betul. Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Betul. Darah lemah berterusan tidak terputus dengan darah kuat. Okey, Syarifah Zahra kita boleh ambil yang kedua. Ada tak lagi? Belum lagi. Yang sebelum-sebelum ni tak dapat hint lagi. Jadi kita masa dah habis kan. So sekarang ni kita ada 2 yang tepat. So kita ambil Siti Asmah ni kita boleh ambil yang ketiga. Sebab kita ambil masa, maknanya cuma perlu diperbetulkan. Saya senaraikan yang pertama tu dia kata darah kuat lebih 24 jam. Jangan lebih 24 jam. Kalau 24 jam, bila kita tulis 24 jam, maknanya 24 jam tidak, di mana maksud dia 24 jam ke atas, ataupun kita kata dengan ibarat lain tak kurang daripada 24 jam, maksudnya mesti cukup 24 jam. Okey. Yang tu, yang ni dah terlepas yang ni. So kita pemenang kita Siti Asmah Tajuk Arifin dan juga Syarifah Puan Syarifah Zahra. Puan Syarifah Zahra. Okey, boleh teks nanti pada dia orang organizer,
boleh ambil nama diorang. Yang ni boleh jumpa lagi minggu hadapan Hadapan. insya-Allah. Okey, InsyaAllah. ada rezeki tu insya-Allah ada. Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Tahniah kepada yang berjaya. Sebab soalan saya bagi mudah tapi saya nak jawapan tu mesti tepat dia. Jangan kita kata darah kuat mesti lebih 24 jam. Dia kena 24 jam ke atas. Yang penting jangan kita kata kalau kita buat ayat lebih daripada 24 jam bermakna dia mesti kalau 24 jam saja tak cukup, dia kena lebih daripada 24 jam. Itu maksud dia. Jadi bila kita mengajar penggunaan perkataan perlu juga tepat. Okey. Sama ada kita nak guna darah kuat mesti cukup 24 jam. Boleh juga. Betul lah tu. Ataupun darah kuat tidak kurang daripada 24 jam, betul juga. Tapi kalau kita kata darah kuat mesti lebih 24 jam, jadi itu sudah lari sikit daripada asas yang diberi oleh para fuqaha. Sebab dia 24 jam ke atas sebenarnya sudah boleh dikira iaitu syarat pertama. Wallahu alam. Jadi kita masa pun dah habis doktor. Kita tunggulah pihak organizer menghubungi puan-puan semua. Tahniah semua. Okey. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Hari ni kita dapat juga selesaikan, alhamdulillah, satu perbincangan yang sangat panjang daripada awal hari tu sehingga sekarang kita dah selesaikan bahagian mubtada'ah. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita ada baki lagi 5 siri ya doktor? Kita ada baki lagi 5 siri ke? Wallahu alam lah 5 siri ke berapa siri. Kalau ikut pengalaman hari tu untuk habis semua tu 16 jam. Kita dah berapa jam? Kita dah ni ke-7, jam yang ke-7. Jadi lebih kurang dalam 16 jam kita boleh complete bab ini. Jadi kita akan masuk bab mubtadah. Muqtadah mumayyizah. Muqtadah mumayyizah. Muqtadah insya-Allah kita akan masuk bab tu dalam sesi yang sama pada minggu hadapan pada hari Ahad. Waktu yang sama 9 pagi insya-Allah kita akan jumpa lagi dengan Dr. Syamsiah. Jadi insyaAllah pada hari ini, tahniah kepada pemenang-pemenang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pagi Ahad. Okey.